Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah kita juga melumpuhkan perhatian kepada isu yang sedang mendapat perhatian sebenarnya daripada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah formula Kabinet Kompak yang ideal. Dan kita ada dua tetamu macam saya katakan. Jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio ruang bicara ini. Di sebelah kiri saya yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berhormat Saudara Najwan Halimi yang merupakan adun Kota Anggerik. Jadi YB, apa khabar? Alhamdulillah. Lama kita tak berjumpa sebenarnya. Betul, lama. Ada 2 tahun lebih ya? Lebih, sebelum PKP saya ingat. Betul. Lama dah. Ya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada seorang lagi tetamu yang selalu jugalah bersama kita sebenarnya. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Dr. Kartini Abu Talib alias Khalid, iaitu Timbalan Pengarah di Institut Kajian Etnik kita di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Pak Syakawi. Sihat. Kata hujan lebat tadi? Hujan lebat, trafik pun agak macet. Itulah nasib baik sampai juga pada. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, anda juga sebenarnya kami ingin mengajak untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan isu yang menjadi pilihan kita. Jadi seperti biasalah kita sediakan 2 talian kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Baiklah, mungkin ramai juga tertunggu-tunggu tentang barisan kabinet yang akan diumumkan. Tak tahulah sama ada katanya di mungkin esok ataupun lusa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sudah pastilah susunan barisan kabinet ini juga akan mendapat perhatian dari semua pihak. Dan kita tahu ini bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, kerana kita tahu kerajaan yang dibentuk merupakan kerajaan unity ataupun kerajaan perpaduan. Dan tentulah parti-parti politik yang berada dalam gabungan kerajaan ini juga tentulah mengharapkan mungkin setiap parti akan diwakili dalam barisan kabinet nanti. Tapi apapun kita dapatkan dululah pandangan daripada YB Najwan Halimi sendiri sebelum kita bercakap tentang barisan kabinet untuk kerajaan perpaduan ini. Saya nak dapat pandangan ikhlas daripada YB sendirilah. Melihat semula kepada PRU yang ke-15, bagaimana YB menganalisa tentang apa yang berlaku dalam PRU yang ke-15 yang lalu. Baik, terima kasih Haji Syakawi, Prof Kartini. Saya kira keputusan pilihan raya 15 yang baru-baru ini berlangsung agak luar jangka, walaupun sebenarnya ramai yang dah menganalisa, menjangkakan berlakunya apa orang kata hang parlimen. Parlimen tergantung di mana tidak ada mana-mana gabungan politik yang mendapat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadi susulan daripada itu, kita minggu lepas dalam satu fasa mendebarkanlah bila mana Kebudayaan Yang Mulia Pertuan Agong melaksanakan tanggungjawab dan tugas beliau untuk melantik Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri baru pun telah dilantik minggu lepas, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang menarik daripada perkembangan ini adalah pertama kali dalam sejarah Malaysia moden di mana kita menyaksikan gabungan parti-parti politik utama yang dalam pilihan raya sebelumnya menentang sesama sendiri. Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga perikatan antara 3 gabungan utama ini. Jadi yang dah dibentuk kerajaan sekarang antara PH dan BN, yang saya rasa cabaran besar kepada pemimpin utama negara ketika ini, Datuk Seri Anwar, adalah untuk mengharmonikan ataupun menyeimbangkan kabinet beliau yang kita jangka akan diumumkan esok ini. Jadi menarik untuk kita lihat bagaimana pertimbangan ataupun keputusan Perdana Menteri ini untuk memastikan rakan-rakan komponen ini berpuas hati dengan kabinet yang akan diumumkan nanti. Dan kita akan lihat sejauh mana ianya dapat dijadikan orang kata kayu ukur, sejauh mana rakyat akan melihat kerajaan gabungan ini, kerajaan yang disebut kerajaan perpaduan ini, sejauh mana ianya dapat meyakinkan rakyat untuk
memacu negara ini dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okey. Kita juga dengar Prof, kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dr. Sri Anwar berkaitan dengan kabinet yang bakal dibentuk nanti. Dikatakan bahawa jumlah mereka yang akan dilantik dalam kabinet nanti akan merupakan satu jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan kabinet sebelum ini. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ini mungkin merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Datuk Seri Anwar sendiri dalam usaha untuk menjamin bahawa semua parti politik yang ada dalam gabungan kerajaan perpaduan ini akan mendapat tempat masing-masing dalam kabinet nanti. Tapi mungkin Profesor ada pandangan tersendiri, Prof. Okey, ramai yang bertanya tentang apakah sebenarnya bentuk kabinet compact. Apa sebenarnya atau compact kabinet? Adakah bilangannya akan dikecilkan? Kalau dikecilkan, sejauh mana ianya mampu dikecilkan? Kita pun maklum kalau melihat kepada presiden yang lepas-lepas, saiz kabinet kita mungkin dalam 30, paling besar pernah satu ketika dulu 38 ke 42. Kali ini apa yang dimasukkan compact, adakah kita melihat contoh seperti di Amerika Syarikat dengan hanya 17 saja members of the cabinet yang memegang portfolio. Namun begitu, kita tanya balik pada diri kita, kerana sistem dan amalan dengan compact cabinet kalau nak dibandingkan dengan Amerika itu agak berbeza. Di Amerika Syarikat tidak semua MP itu adalah yang akan membentuk ahli kabinet. Dan dalam ahli kabinet itu adanya Kongres, senator yang dilantik. Kongres yang dimasuk di situ ialah adanya senator yang dilantik dan juga pelibatan pakar teknokrat, iaitu mungkin pentadbir awam yang telah pun dikenali tentang kemahiran dan kepakaran. Jadi di situlah mereka dipilih menjadi ahli Kongres. Tapi di sini kita masih lagi melihat bagaimana cabaran besar Perdana Menteri ke-10 nak mengagihkan pembentukan. Semuanya mahukan political negotiation yang saya kira melepasi persoalan merit iaitu skill, iaitu kemahiran, pengalaman, kepandaian, kebijaksanaan, iaitu political negotiation untuk memastikan agihan berdasarkan ethnicity mungkin. Dan gabungan-gabungan yang sedia ada di situ semua mahukan apa reward mereka kerana telah pun menyokong pembentukan kerajaan perpaduan. Di situlah kebijaksanaan Anwar Ibrahim akan diuji. Okey, kita nak sentuh tentang political negotiation seperti apa yang disebut oleh Profesor Dr. Kartini YB. Apakah YB juga mencangkakan bahawa ianya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, terutamanya masing-masing inginkan kedudukan sebagai menteri kabinet dan mungkin juga inginkan satu portfolio yang dianggap senior, yang dianggap penting dan sebagainya. Pandangan YB. Betul, saya akui bukan sesuatu yang mudah. Jika saya diletakkan dalam tempat Anwar Ibrahim sekarang pun saya rasa banyak pertimbangan, banyak faktor yang perlu saya ambil kira. Cuma bila kita bercakap dalam konteks real politik ini, maksudnya untuk mengekalkan apa orang kata kedudukan kerajaan itu, kestabilan kerajaan itu, mungkin akan ada keputusan ataupun pertimbangan yang di luar jangkaan kita. Macam sekarang ni kalau kita baca di media, analisa-analisa yang kita lihat hari ini, banyak yang memperkatakan sama ada wajarkah Perdana Menteri mengambil apa yang disebut kluster mahkamah ini untuk duduk dalam kabinet beliau. Dia terlalu maksudnya terlalu subjektif. Orang boleh kata mereka ini belum bersalah lagi, belum seseorang itu daripada segi undang-undang innocent until proven guilty. Maksudnya selagi belum jatuh hukum, kenapa kita perlu berbicara tentang menghalang kluster ini? Itu antara pandangan yang dilontar. Ada juga yang menyebut bahawa kerajaan perpaduan ini dibina atas sokongan gabungan parti-parti politik. Sebagai contoh Barisan Nasional misalnya, bila mereka buat keputusan untuk menyokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan ini, mereka bergerak secara kolektif. Maksudnya keputusan itu diambil secara en bloc. Dan hal sama juga saya kira dalam isu nak membentuk kabinet ini. Pastinya Perdana Menteri akan meminta parti-parti gabungan ini mengemukakan nama siapa calon menteri mereka, dan daripada situ keputusan akan dipertimbangkan. Cuma kalau
yalah, kalau kita tengok analisa memang mudah untuk bercakap, maksudnya tak boleh kalau kluster mahkamah tidak boleh masuk dalam kabinet sama sekali. Dan yalah, kita boleh berbeza pandangan. Cuma bagi saya daripada segi untuk kita move forward, mungkin kita perlu melihat kepentingan kestabilan dan apa orang kata kelangsungan kerajaan itu. Kita dah tak boleh ambil risiko sebagaimana dulu. Dalam satu penggal ada 3 Perdana Menteri, dalam satu penggal ada 3 pentadbiran. Jadi sampai bila kita nak asyik bertukar kerajaan dalam tempoh sepenggal ini? Jadi saya rasa perlu rujuk ataupun himbau balik titah Kebawah Mulia Paduka Baginda Pertuan Agong yang ketika mana dia melantik Perdana Menteri baru-baru ini disebut secara jelas baginda mahukan kerajaan yang stabil untuk merancakkan ekonomi. Maksudnya now is the time untuk kita stabilize the country, and first thing first is to fix the economy. Kalau kita terus-terusan bermain dengan apa orang kata polemik, berpolitik sampai nak memilih kabinet ni pun makan masa berminggu-minggu, saya rasa sampai bila kita nak move forward. Jadi saya rasa pandangan saya memang akan ada orang kata apa bantahan ataupun pandangan-pandangan yang kritis terhadap kerajaan selepas ini. Cuma bagi saya yang penting adalah apa-apa pertimbangan daripada sudut politik itu semestinya akan mengambil kira kepentingan negara dan juga untuk apa orang kata memberikan keyakinan rakyat bahawa keputusan ini perlu demi kestabilan untuk kita move forward. Dan perkara pertama yang patut kita fokus lepas pembentukan kabinet ini adalah minta kabinet ini bekerja terus. Working kabinet, bukan kabinet yang sekadar apa orang kata bermain politik, mengatur intrik semata-mata. Baik, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Wabi Najwan lah tentang apa ni kluster mahkamah. Ini pun menjadi satu isu yang dimainkan dengan begitu apa ni menarik sekali lah. Sebenarnya di luar sana banyak persepsi yang dilontarkan, banyak pandangan-pandangan negatif juga yang dikeluarkan. Dan sekiranya lah ini kita ambil andaian Prof ya, sekiranya lah apa ni mereka yang dianggap sebagai ada kes di mahkamah dan sebagainya tetapi tetap dilantik untuk duduk dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka seolah-olah ingin menyatakan bahawa betul lah seperti apa yang kita jangkakan, seolah-olah ada pakatan di antara golongan ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Prof mungkin boleh komen sikit. Mungkin kalaulah benar usaha seperti mana yang telah pun dinyatakan innocent until proven guilty. Saya kira masalah besar yang dihadapi oleh PM ke-10 ialah persepsi orang ramai. Persepsi ini yang harus bagaimana nak ditangani kerana kalau melihat kepada persepsi, bukan saja persoalan penjajaran yang dikatakan telah berlaku awal sebelum pilihan raya, tetapi juga dikatakan dalam selimut. Itu yang saya kira persepsi yang perlu ditangani dengan cermat. Bagaimana menangani dengan cermat? Maka ada beberapa cara supaya PM ke-10 atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh memikirkan adakah kaedah merit itu lebih sesuai berdasarkan kemahiran kepakaran yang sedia ada. Kalau dia telah ada pun sarjana kedoktoran, apa nak letak dia kepada Kementerian Kesihatan ke Kalau yang ada kes kluster mahkamah ni, sebaiknya saya kira pandangan orang ramai kita telah lihat bagaimana gelombang hijau memenuhi dan seolah-olah satu kejutan dalam pilihan raya ke-15 dan itu juga sebenarnya lambang menunjukkan bahawa mereka menolak politik yang kotor, menolak politik yang penuh dengan korupsi, mahukan satu politik yang berintegriti, bersih dan stabil. Jadi seandai perkara itu gagal untuk ditunaikan oleh PM ke-10, ia akan menjadi tanda tanya amat besar. Mungkin juga menimbulkan rasa tidak puas hati, mungkin juga membawa kepada ketidakstabilan. Ramai yang mengandaikan bahawa kerajaan yang sedia ada mungkin tidak stabil, dan ramai yang kata mari kita menunggu apa yang akan berlaku selepas PIPAW, Perhimpunan Agung UMNO nanti. Adakah perubahan dalam tampuk kepimpinan UMNO sendiri akan memberi satu impak besar kepada perubahan kerajaan perpaduan. Jadi kita kena lihat dan tunggu. Jadi seandainya isu menerima mereka yang masih lagi terpalit dengan isu mahkamah ini kalaulah diambil atas dasar innocent until proven guilty, sedangkan persepsi melihat bersalah,
kerana istilah bersalah tapi belum dilepaskan belum lagi dibebaskan. Jadi perkara-perkara ini menjadi tanda tanya besar. Jadi PM ke-10 harus lebih cermat, saya kira. Lebih memerhati, lebih boleh menenangkan perasaan rakyat di sana, dan dalam masa yang sama boleh meyakinkan ke semua MP yang ada bahawa kerajaan yang baru ini, sekarang kita dah dengar dia mahu potong gaji. Saya kira itu sangat diraikan. Kalau bukan 3-4 bulan, boleh 2 tahun atau lebih, lagi rakyat lebih suka. Maknanya integriti itu mahu ditonjolkan. Jadi seandainya integriti itu mahu dibesarkan, maka kluster mahkamah itu harus dipertimbangkan. Tidak perlu ada dalam kabinet. Pada pandangan saya lah. Tapi sebelum saya dapatkan pandangan daripada YB Najwan Halimi sendiri, sebagai seorang rakyat Malaysia yang biasa lah, saya, Prof, mungkin Najwan berbeza sedikit kerana dia adun. Tapi sebagai rakyat biasa, apa yang kita harapkan sebenarnya bila disebut tentang kabinet kompak ini sebenarnya? Apa yang kita mahu sebenarnya sebagai rakyat Malaysia yang biasa? Okey, faktor utama kalau rakyat melihat kebesaran saiz kabinet itu, ramai yang melihat ada baik dan buruknya. Mungkin saiz kabinet besar, ramai pekerjanya, ramai pula kementerian-kementerian baru yang diwujudkan, dan dari situ sektor pekerjaan itu boleh bergerak. Adanya yang bekerja kontrak boleh disambung, boleh terus bekerja. Jadi ada pertanyaan besar, seandainya saiz kabinet ini dikecilkan, bermakna saiz pekerjaan juga akan dikecilkan. Adakah mereka yang kini masih lagi bekerja kontrak dengan kerajaan akan menghadapi keadaan hilang mata pencarian? Jadi perkara ini menjadi tanda tanya kepada keadaan kerajaan kompak. Ataupun yang kompak itu bermaksud adanya proses penjajaran, proses penjumudan ataupun konsolidasi mana-mana unit jabatan kepada sebuah kementerian, dan kementerian yang sebenarnya mempunyai task yang hampir sama boleh digabungkan, dijadikan satu. Jadi itu mungkin perkara-perkara yang sering dipertimbangkan dan rakyat ingin tahu. Tapi yang paling penting, adakah ianya memberi impak kepada punca mata pencarian? Itu yang paling penting, sebab kita tahu dalam kementerian ada banyak pekerja kontrak. Dan seandainya isu kabinet kompak ini sebenarnya menjumutkan berlakunya konsolidasi kepada beberapa unit jabatan dan kementerian, ianya juga memberi impak kepada saiz kaki tangan itu sendiri. Okey, saya dipahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Sihat ya? Sihat. Nampak sihat lah tu. Okey, apa khabar? Assalamualaikum pada dua ahli panel ni. Assalamualaikum. Okey, tajuk yang bagus dan yang sepatutnya lah malam ni Sakawi kan? Ya. Okey, saya ada dua soalan, tapi soalan pertama ni saya nak tanya sebagai rakyat biasa lah Sakawi kan? Okey. Saya minta lah kalau boleh kabinet yang nak ditubuhkan, nak pilih oleh PM10 ni kan, saya setuju tak perlu nak kabinet yang besar-besar. Okey. Yang kena dikecilkan. Dan kabinet yang dikecilkan, menteri yang dipilih nanti, dilantik nanti, mestilah yang bertanggungjawab, berwibawa dan juga amanah. Kita tak mau lagi dengar kabinet yang menteri yang dilantik, ada seorang menteri, lepas tu dia pula kena check and balance menteri lain. Sekawi faham lah kan? Kata macam jawatan kuasa jihad lah apa benda tu, saya rasa tak perlu nak adakan macam tu, scenario macam tu. Itu yang penting sekali ialah pelaksanaan. Macam sekarang ni isu telur, kenapa ada masalahnya tu? Kita ni pengeluar besar, pengeluar utama telur. Macam mana telur ni boleh nak suruh yang ada pegawai KPDCNP pula kata panic buying. Nak panic buying apa kalau nak beli telur tak ada, nak panik apa? Jadi mesti ada something wrong with the penguatkuasaan atau something tu. Jadi saya minta lah ahli panel komen tentang benda ni, dan juga yang selainnya lah yang berkaitan saya. Okey, yang keduanya saya cerita dari segi orang politik lah sekali kan. Saya setuju apa yang Profesor cakap tadi kan. Kalau boleh yang ada
kes mahkamah tu jangan dipilih lah. Okey. Dan juga yang berkaitan pun jangan dipilih lah kan. Jadi saya nak tanya dengan Profesor kan, Ya. UMNO, saya kena sebut lah kan, UMNO je dah buat dah ketetapan, no DAP, no Anwar. Lepas tu sekarang ni nak dilantik dalam kabinet. Jadi macam mana tu, boleh ke dia orang ni menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh PM10 ni, dengan berlandaskan terma-terma yang dah buat. Mesti diingat yang dia orang buat ni bukannya barangan, ialah dipau. Jadi macam mana tu, ibarat dah macam meludah ke langit pula. Jadi macam mana dia buat kerja macam tu. Jadi minta komen daripada ahli panel lah. Itu saja sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Panas-panas juga persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar. Tak apa, kita juga mengeluarkan pandangan daripada yang lain-lain yang juga mungkin teringin untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Jadi saya ulangi lagi, kita ada dua talian 0326979767 0326979768. Kita rehat dulu dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi Ruang Bicara, tentunya bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang formula Kabinet Kompak yang ideal. Okey. Tadi Bahar dari Kuala Lumpur mengemukakan dua persoalan yang saya kira penting dan menarik jugalah. Mungkin yang pertama itu YB Nazwan boleh memberi respon tentang kabinet yang ditubuhkan itu. Dia setujulah seperti apa yang kita sebut, tak perlulah satu kabinet yang terlalu besar. Tetapi yang penting ialah pelaksanaan itu perlu disempurnakan oleh mereka yang dilantik, betul-betul yang layak, betul-betul yang sepatutnya menjalankan tugas seperti apa yang diamanahkan dan diharapkan. Saya setuju dengan pandangan daripada Encik Bahar tadi yang menghubungi tadi. Maknanya pengharapan rakyat itu mereka nak lihat macam tadilah kabinet yang betul-betul berfungsi. Dan daripada segi saiznya saya rasa ada keperluan juga untuk masa sekarang ni dikecilkan ataupun dikompakkan. Cuma macam tadi Prof ada mention, kita perlu teliti juga implikasi-implikasi yang mungkin berlaku kalau kita kecilkan kabinet. Dari segi perjawatan, dari segi apa orang kata pekerja kontrak. Cuma untuk kecilkan kabinet ni saya rasa perlu tengok juga kementerian-kementerian yang mungkin bertindih dari segi fungsi dan peranan. Contoh macam Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Saya rasa mungkin ada keperluan untuk kita combine-kan. Sebab satu menteri dan mungkin boleh tambah daripada mungkin sebelum ni ada 2 KSU, kita boleh tambah lagi banyak, mungkin satu KSU mungkin boleh tambah 3 KSU yang lebih untuk melicinkan proses pentadbiran tersebut. Pandangan saya lah. Dan pada masa sama kementerian yang mungkin dilihat tidak ada sebarang signifikan besar, contohnya macam Kementerian Perpaduan. Sebelum ini bukanlah, maksudnya daripada segi bukan saya kata tak ada kepentingan, maksudnya daripada segi sebelum ini ianya adalah sebuah orang kata apa yang diletakkan direct di bawah Jabatan Perdana Menteri. Maksudnya daripada segi pemantauan tu lebih jelas. Cuma bila diletakkan sebagai sebuah kementerian, kita nak dari segi kosnya pun bertambah. Dan saya rasa perlu ada orang kata apa penstrukturan semula daripada segi fungsi kementerian-kementerian ni. Jadi bila kita dapat mengoptimumkan satu-satu kementerian itu, di situlah kita boleh letakkan orang-orang yang ada credibility. Macam tadi Cik Bah kata, menteri yang nak bekerja. Saya sebagai rakyat pun kita nak lihat menteri yang boleh perform, yang ada apa orang kata ada nilai tambah kepada kabinet. Bukan macam pentadbiran sebelum ini mungkin orang nampak 1-2 menteri saja yang berfungsi. Contoh dulu Menteri Kesihatan yang nampak hari-hari dia je yang dalam surat khabar buat kerja. Jadi kita tak mahu pentadbiran yang baru ini meneruskan kesinambungan yang lepas. Maksudnya kali ini biarlah menteri yang dilantik itu benar-benar menteri yang faham tanggungjawab dia, faham tugas dia, dan memberikan nilai tambah
kepada pentadbiran PM10 ni. Maksudnya kita tidak boleh lagi ambil apa orang kata mudah tentang pelantikan ni, dan saya menaruh keyakinan penuh terhadap pentadbiran baru ini di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan pembaharuan yang sebelum ini memang dilaung-laungkan, dan kita dan sebagai walaupun saya parti keadilan juga, tapi sebagai stakeholder dalam negara ini, saya pun nak lihat pentadbiran beliau ni lain daripada dulu, lebih baik daripada dulu, dan pastinya ini bukan pengharapan saya seorang, tapi mewakili jutaan rakyat Malaysia di luar sana yang menaruh harapan tinggi untuk melihat kabinet yang baru ini sebagai satu kabinet yang betul-betul berfungsi untuk rakyat. Saya sebelum tu saya juga nak dapat pandangan YB ada sebut juga tadi tentang KJ, Menteri Kesihatan lah. Apakah secara peribadinya dalam hati kecil YB sendiri mengharapkan mungkin KJ boleh diserapkan semula dalam kabinet Datuk Seri Anwar walaupun dia tewas dalam PRU yang lalu? Secara peribadi saya melihat beliau ada kelebihan sebagai seorang pemimpin muda yang sebelum ini cukup orang kata perform dalam portfolio beliau sebagai menteri. Cuma kalau untuk cakap dalam konteks sekarang ini agak sukar kerana dia mengambil kira apa orang kata politik kepartian beliau dalam UMNO, BN dan kalau semudah itu untuk kita menyerap potensi-potensi yang seperti YB Khairi ini, saya kira mungkin kabinet akan jadi lebih menarik. Kan tidak dinafikan maksudnya YB Khairi, YB Nurul Izzah kan antara nama-nama besar di kalangan pemimpin muda yang mendukacitakanlah bila mereka ini tidak berjaya untuk dipilih semula di parlimen. Walau bagaimanapun saya ambil pandangan ataupun sikap yang optimis. Ada lagi pemimpin muda yang boleh diketengahkan, macam saudara Rafizi, saudara Nik Nazmi yang saya kira telah ada track record, macam YB Nik Nazmi sebelum ini di Negeri Selangor sebagai seorang exco, YB Roziah di Selangor pun exco, dan sekarang ini ahli parlimen. Bahkan YB Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor pun antara yang menang baru-baru ini dalam parlimen, dan berkemungkinan boleh ditonjolkan sebagai contoh pemimpin yang ada track record bekerja yang baik. Jadi makna yang kurang tu kita cuba untuk tampung lah. Dan pandangan saya rasa we have to move forward. Dan sekarang ini adalah masa untuk kita mengembalikan semula negara ini ke landasan yang sepatutnya. Okey. Saya tahu Prof ada sesuatu yang ingin balik kepada apa yang YB katakan tadi, mengembalikan negara ke landasan yang betul. Tapi Kementerian Perpaduan tidak harus dijadi mangsa. Kerana kita itu pun kerana betul. Saya melihat beginilah YB. Kalau kita melihat kepada apa yang kelangsungan yang lepas tu, mungkin kita boleh fikirkan secara pragmatik lah. Mungkin 15 ke 17 kementerian yang dilihat teras. Kalau kita perhatikan amalan negara maju pun dia ada 15 ke 17 portfolio kementerian teras. Daripada situ baru kita fikirkan apa yang nak ditambah. Yang teras tu kita kena pasti dahulu. Termasuklah Kementerian Perpaduan. Saya kira walaupun diwujudkan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, tapi kita kena tahu bahawa Kementerian Perpaduan pernah tahun 1977 diwujudkan dalam keadaan negara selepas menghadapi rusuhan kaum 13 Mei 1969. Kemudian dijumutkan 1974. Setakat situ saja panjang umurnya diserapkan dalam Jabatan Perdana Menteri. Dan kita pun belajar daripada selama lebih 30 tahun ini persoalan perpaduan tidak pernah selesai. Kerana kita melihat perpaduan itu diidamkan, masih belum boleh dicapai, dan apa rakyat capai adalah lebih kepada sifatnya cohesion. Sebab itu kerajaan perpaduan itu tidak tepat untuk dilabelkan perpaduan, kerana perpaduan itu masih diidamkan. Sebab maksud literal perpaduan itu berpadu, bersepadu, wholly united. Sedangkan apa yang kita hadapi kini ialah masih dalam peringkat cohesion, adanya konteks bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan dalam keadaan ini kita melihat bagaimana kemelut untuk memilih ahli kabinet itu pusing kepala PM ke-10. Jadi di sinilah yang saya rasakan semoleknya kita kenal pasti dulu 15 ke 17 kementerian teras yang perlu ada
kalau tak ada tu tak akan bergerak negeri ataupun negara, bagaimana pengurusan itu. Dan apa yang ke-10 ke-15 mungkin kita boleh namakanlah pertahanan perlu ada, kalau saya lihat di sini, kalau lihat amalan negara maju, pertahanan kena ada, kementerian perumahan, kesihatan, industri, pekerja, state affairs, pendidikan, energi, itu antara yang utama. Dan selebihnya kewangan, dan selebihnya barulah kita memikirkan apa yang selebihnya boleh dikecilkan, disatukan, digabungkan tugasannya dalam masa yang sama, tidak menimbulkan risiko hilangnya pekerjaan. Bila ada gabungan, tidak semestinya kita buang pekerja. Kita boleh kekalkan, mungkin wujudkan unit dan jabatan yang sesuai dalam maksud yang seperti mana YB katakan tadi, lebihkan TKSU dia untuk memantau dan kelancaran bekerja tadi. Okey, Prof kena menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Baha tadi. Ini tentang kedudukan UMNO sendirilah. Ini pun menimbulkan pelbagai reaksi, pelbagai pandangan daripada bukan saja ahli-ahli UMNO tetapi juga mereka yang berada di luar UMNO sendiri, walaupun tidak mencapai keputusan yang dihajatkan dalam PRU yang lalu, tetapi tiba-tiba UMNO menjadi kingmaker dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini. Dan dulu kita ingatlah, mungkin ialah dalam PAU UMNO sendiri menyebut bahawa mereka tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan, dengan PKR khususnya, kerana no UNWA, no DAP. Itu perjuangan yang dilaungkan dengan begitu hebat sekali dalam Perhimpunan Agung UMNO sebagai satu contoh. Tetapi sekarang ini mereka berpusing dan memberi sokongan kepada pembentukan kerajaan perpaduan itu. Apakah ini akan memberikan impak kepada kedudukan UMNO itu sendiri sebenarnya? Okey, sebelum kita nak ulas kedudukan UMNO itu sendiri, pertama sekali rakyat kena jelas bahawa bila mana yang di-Pertuan Agong diminta untuk bermesyuarat untuk memilih individual that can command the majority, memilih seseorang yang mempunyai kepercayaan pada pandangan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja, walaupun tidak ada semua pun dalam situ boleh mengakui mereka mempunyai kerusi majority. Dan titah baginda itu juga tidak bersifat cadangan, it's not merely a suggestion, but more as an order to be obeyed. Arahan yang perlu dipatuhi, menjunjung kasih titah baginda. Dan kerajaan yang terbentuk ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Anwar juga jelas menyatakan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan tetapi kerajaan perpaduan. Dan telah pun menawarkan kerjasama bersama dengan semua yang sedia ada daripada pelbagai parti untuk membentuk kerajaan perpaduan. Namun ada blok yang menolak, kita pun menerima dan menghormati sikap untuk menolak tadi, dan mahu kekal menjadi pembangkang yang setia to scrutinize the government. Bagus saya kira untuk semak dan imbang. Namun kedudukan UMNO menjadi tanda tanya. Walaupun ramai merasakan UMNO ibarat kingmaker, ramai juga yang mengatakan itu satu ucapan yang agak angkuh. Kenapa pula kingmaker? Sedangkan hakikatnya dia kalah teruk untuk PRU ke-15. Cuma kingmaker itu kedudukannya bila dilihat dia mempunyai kuasa untuk bersama dengan Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan perpaduan atau sebaliknya. Kerana kita pun tahu blok daripada Borneo, GPS, GRS ini dia sangat bergantung kepada apa pembentukan di persekutuan ini. Trend dia begitu, dia akan ikut. Walaupun GPS juga lantang menyuarakan no UNWA, no DAP, tapi hari ini semuanya boleh mengubah hala tuju dan bersedia menjunjung kasih apa yang telah pun diminta oleh Yang di-Pertuan Agong. Seperti mana YB katakan tadi, we have to move forward. Untuk moving forward, maka semuanya perlu berfikir panjang sejauh mana kita nak berada dalam keadaan paralisis. Political impasse ini tidak harus diteruskan. Hidup harus diteruskan, semua orang nak bekerja, semua orang bersedia untuk berhadapan dengan kelembapan ekonomi global tahun hadapan. Jadi kita mahu lihat, kita bagi ruang kerajaan perpaduan untuk memimpin. Sejauh mana mereka boleh buktikan mereka benar-benar layak dan berkebolehan untuk memimpin negara dan masyarakat, terutama sekali berdepan dengan keadaan ekonomi yang saya kira akan menjadi lebih sukar. Okey, ada lagi persoalan yang saya nak dapatkan pandangan sebentar lagi bersama dengan YB Najwan. Tapi kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap setia sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli-ahli panel. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar apa doktor ada sebut. Ya.
melalui kabinet yang berpengalaman lah. Tapi kita tengok pada masa sekarang dan dahulu lah, menjak daripada PM daripada yang pertama hingga ke ke-9 kan, kita tengok dia punya menteri-menteri kabinet kan, banyakkan orang-orang yang tak berpengalaman. Contohnya Menteri Pertahanan, patutnya dia mengambil bekas-bekas tentera. Kalau dia orang kalau kakak kan, contohnya kalau isu pasal pertahanan, dia orang boleh dapat ulas dengan terang kan. Kemudian Menteri Dalam Negeri, dia ambil bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis negara ke. Tu dia orang akan apa isu-isu kan, dasar-dasar dia orang boleh buat dengan mendalam mengenai isu perpaduan. Kita ambil profesor pun ni pun boleh kan, sebab dia menaiki perpaduan, dia pandai kan, boleh menerangkan macam mana mengelakkan perpaduan. Ini kalau kita ambil orang yang dapat pengalaman, mungkin bila dia bawa pergi ke parlimen, dia akan baca ada teks daripada ketua-ketua jabatan. Kalau dia ambil orang yang berpengalaman, mungkin dia boleh ulas lah macam mana nak menyelesaikan dasar-dasar tu. Jadi dasar-dasar tu dapat dicapai dengan jelas lah. Mungkin kemudian menaiki kewangan. Kalau kita ambil pakar-pakar bank kan, semua tak sesuai, tapi kita mau ambil orang yang berpengalaman dan boleh menguruskan kewangan tu dengan untuk memasukkan ekonomi negara dengan dengan lancar. Kita minta ahli panel ulas lah, sebab kita tengok kan, kalau kita ambil dia orang ni jadi senator, kemudian yang ahli politik ni dia membantu sebagai timbalan menteri ke. Jadi kabinet atau perpaduan ni kan akan lebih maju ke hadapan lah. Sekarang ni buat masa ni kita ambil ahli politik, jadi apa-apa berlaku pun sekat jalan lah. Apa-apa tengok dia orang pergi apa isu pun dia orang tak dapat menyelesaikan masalah. Jadi kabinet tu jadi bentuk wayang lah. Minta ahli panel ulas dalam ni. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Dr. Kartini pun tersenyum aja bila nama dia disebut untuk jadi Menteri Perpaduan. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap setia sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syakawi. Sihat, Syakawi? Sehat, Boleh alhamdulillah. dengar suara saya jelas tak? Jelas sangat-sangat. Tak ada putus-putus Tak ada. Kepo mak. So, mengenai isu pembentukan kabinet by the way, I just want to say lah, thank you so much bagi tahu kat Penama punya director ketua you all, bagi kita orang awam ni call you all bagi pendapat. Ruang saya tengok TV lain, diorang tak kasih langsung. Diorang banyak buat rancangan syok sendiri je. Diorang panggil lah lecturer mana, tafsirah mana, profesor mana, lepas tu cakap sendiri seronok aje. Dia tak kasih kita bagi call. So at least you guys bagi kita orang call lah, bagi share pendapat kita. Silakan. So congratulations. Thank you. For the last many years. So sebelum tu tadi you sebut pasal KJ lupakan je lah KJ tu. Saya orang lain lah. Saya ada banyak tak puas hati pasal dia handle COVID tu. Bagi vaksin banyak jenis pun, itu pun dah satu isu besar dah tu. Dan banyak isu lagi. Just forget about him lah. Kita ada banyak lagi yang okey. So saya harap mereka yang dipilih untuk jadi Menteri Kabinet ni, mereka-mereka yang betul-betul layak lah. Dan reti buat kerja lah, basic lah, reti buat kerja saya bukan hanya sibuk nak cari glamour ke, populariti murahan kat TV ke, dekat majalah hiburan ke, apa nak tunjuk badan dah apa slim ke apa ke, tak nak sebut nama lah, faham je lah so saya harap reti buat kerja lah, reti buat kerja, bukan sibuk nak cari populariti saja. Sebut pasal kabinet kerajaan ni kan, Syakawi, kita jangan lupa yang satu pihak lagi satu yang pembangkang pun diorang boleh tubuhkan kabinet juga, kabinet bayangan. Itu pun penting juga, Syakawi, untuk discuss. Kabinet bayangan ni diorang kena tubuh cepat-cepat lepas ada kabinet kerajaan tubuh, supaya diorang boleh pantau seorang-seorang kat kabinet kerajaan ni. So kalau diorang bijak, bangkang ni dia kena tubuh kabinet bayangan dengan secepat mungkin lah, selepas pihak kerajaan tubuh kabinet mereka nanti, supaya mereka boleh buat pemantauan ketat untuk setiap menteri-menteri dan kementerian-kementerian ni. Senang sikit. So tak perlulah kita orang pesyarah-pesyarah ni nak kena pantau lah. Kita ada kabinet bayangan yang boleh buat kerja pemantauan ni sekali. Itu pandangan saya Pandangan pedas. Take care, Syakawi. Jumpa lagi. Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Memang kita di Ruang Bicara sentiasa memberi peluang sebenarnya kepada anda sebagai penonton, berhak juga sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Baik, banyak persoalan-persoalan menarik yang telah pun dibangkitkan oleh pemanggil kita. Ridwan, itu mungkin satu carangan yang menarik jugalah, mencari orang-orang yang berpengalaman sebenarnya untuk mengungguli kementerian-kementerian sebagai menteri, dan pasti itu akan dilihat juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tetapi sebelum menjawab persoalan itu, YB, saya nak tanya YB sendirilah, pelantikan untuk timbalan Perdana Menteri juga menjadi satu persoalan yang menarik sekarang ini. Ada yang mengatakan bahawa mungkin akan ada 3 timbalan Perdana Menteri, mungkin lebih ataupun kurang, saya tak tahulah. Tapi apakah perlu kita ada lebih daripada seorang timbalan Perdana Menteri dalam kabinet yang akan dibentuk nanti? Baik, jawatan timbalan Perdana Menteri ini sebenarnya by convention adalah prerogatif Perdana Menteri lah. Yeah. Maksudnya negara tidak semestinya berfungsi dengan memerlukan Perdana Menteri, memerlukan timbalan. Macam sebelum ni pun ketika Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, mereka tidak ada timbalan. Tan Sri Muhyiddin pun dia appoint Datuk Seri Ismail Sabri itu beberapa hari sebelum, I think 40 days before dia jadi Perdana Menteri Ismail Sabri, dia jadi timbalan. Itu pun mungkin sebagai satu langkah politik lah ketika itu untuk mengukuhkan kedudukan beliau di Parlimen. Cuma dalam konteks sekarang ini saya kira mungkin ada keperluan dari segi apa yang kita sebutkan bila kerajaan perpaduan ni ianya dibina dengan sokongan gabungan-gabungan berbeza. Maksudnya di pihak Semenanjung ni kita ada Barisan Nasional, tapi di sebelah Borneo sana ada 2 gabungan besar, iaitu GPS dan juga GRS Sabah. Dan dalam konteks ketika ini, tuntutan daripada rakan-rakan kita di Sabah, di Sarawak ini pun sewajarnya kita ambil kira. Maksudnya pertimbangan yang agak kuat saya rasa, kerana mereka membentuk satu orang kata apa gabungan. Kalau di combine GRS dan GPS ni merupakan satu gabungan yang besar yang mewakili masyarakat Borneo. Dan tuntutan mereka daripada dulu kita mesti maklum adalah untuk dilihat semula, disemak semula MA63 ini, Malaysian Agreement, yang sudah daripada beberapa tahun kerajaan yang awal sehingga hari ini nampak macam tak berapa serius. Jadi bila mereka bersetuju untuk bentuk gabungan dengan PH dan BN ni, saya kira antara pertimbangan mereka adalah untuk mengukuhkan tuntutan dalam MA63. Dan saya rasa penting untuk kita orang kata apa menyantuni masyarakat kawan-kawan kita di Borneo dan di Sabah dan Sarawak khususnya ini. Dan kalau kata ada 2 timbalan Perdana Menteri, saya menjangkakan satu mungkin daripada Barisan, dan salah satu lagi di kalangan parti-parti Sabah dan Sarawak, sama ada daripada GPS atau GRS lah. Maksudnya daripada Borneo ni kita akan ada, mungkin kita akan lihat seorang timbalan Perdana Menteri. Dan saya rasa dalam konteks sekarang ini perlu, sebab untuk pertamanya untuk macam tadilah menstabilkan kerajaan dan menyeimbangkan apa orang kata tuntutan mereka ini, supaya bila ada isu sekiranya berbangkit tentang Borneo, ada wakil dalam kerajaan pusat yang boleh dipertanggungjawabkan untuk membantu Perdana Menteri. Selama ini kita lihat pentadbiran-pentadbiran sebelum ini mungkin menganggap Sabah dan Sarawak ini sekadar fixed deposit. Maksudnya macam mana bercara pun akan tetap bersama-sama dengan Kerajaan Persekutuan. Cuma dalam dinamika politik mutakhir ini, saya rasa suara rakan-rakan di Sabah dan Sarawak semakin orang kata apa kuat dan mendesak, dan semestinya mereka ni antara stakeholders atau pemegang taruh yang saya rasa ada signifikan dan perlu diberi perhatian yang lebih oleh pentadbiran di Putrajaya. Okey, bila kita sebut tentang TPM Prof Dr. Kartini, dulu dalam kerajaan yang lalu pun ada tak disebut sebagai TPM tetapi disebut sebagai menteri-menteri kanan yang dilantik ketika itu, dan mungkin Datuk Seri Anwar mungkin tidak akan melantik lagi the so called menteri-menteri kanan itu sendiri. Tapi tak apalah, mungkin Prof ada pandangan tersendiri, tapi apa yang dibangkitkan oleh
oleh pemanggil kita Dr. Muzaffar tadi. Menarik jugalah tentang apakah masanya di mana pihak pembangkang juga harus mewujudkan apa yang dipanggil sebagai kabinet bayangan itu. Okey. Agak menarik semua suka pada bayangan shadow government. Cuma shadow government tutup lampu hilanglah shadow. Pertama kita kena tahu ialah bila ada kabinet bayangan, dia tidak ada kuasa eksekutif. Itu semua kena jelas. Sebab dia bayangan. Tapi kewujudan shadow government ini dianggap kabinet bayangan ini boleh memantau, bertindak untuk scrutinize, menyemak, menimbang, memastikan apa jua perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar itu, meletakkan prioriti, keutamaan itu adalah kepada rakyat. Namun begitu, oleh kerana tidak ada kuasa eksekutif, maka mereka mungkin tidak ada kuasa yang legit, tetapi mempunyai kuasa untuk melobi dan mendesak. Mungkin itu diperlukan. Cuma pada saya, kalau kita perhatikan amalan secara tradisi dalam birokrasi dulu dan kini, dia ada satu unit dipanggil ombudsman. Dan ombudsman ini penting sebagai yang ada kuasa secara legitimasi, kerana berdasarkan lantikan dia boleh memantau, menyemak dan memastikan apa jua proses itu mematuhi prosedural justice. Dikatakan prosedur yang dianggap dipatuhi dan sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Outcome ataupun keberhasilan itu sesuai dengan semua proses yang telah dinyatakan. Jadi ombudsman ini yang seharusnya diperkukuhkan. Sebenarnya kalau di luar negara mengikut model Westminster ni, ombudsman ni besar kuasa. Dia boleh menyemak, dia boleh tengok, dia boleh audit dan dia boleh mengenakan tindakan pada mana-mana kementerian yang gagal untuk patuh kepada KPI ataupun apa jua keberhasilan, termasuklah keuangan yang telah pun digunakan bagi tujuan projek atau program. Jadi instead of having shadow government boleh sebagai indikator petunjuk yang baik untuk memastikan semak dan imbang boleh berlaku dengan baik. Tapi ombudsman itu yang perlu kita perkukuh dan perkasakan. Saya juga nak dapat pandangan peribadi daripada Prof. Dr. Kartini sendiri. Satu persoalan yang saya lontarkan juga kepada YB Najwan sebelum ini. Do we really need more than one timbalan Perdana Menteri sebenarnya? Ini kita, kalau kita lihat ada beberapa perkara lah yang 2018, 2019 yang adanya menteri-menteri kanan. Namun dari situ kita pun tahulah corak kepimpinan ketika itu dia adalah minoriti. Kerajaan bersatu itu terlalu kecil untuk memimpin sebuah kapal yang besar dengan beberapa nahoda atau singa-singa yang bila-bila masa boleh mencakar dan mencarik. Cuma dalam keadaan sekarang ini, oleh kerana kerajaan perpaduan ini adalah titah yang di-Pertuan Agong dan telah ada sokongan dan persetujuan daripada parti-parti yang berbeza ini untuk bersama dengan Perdana Menteri yang ke-10, saya kira kalau ada TPM pun apa salahnya, kerana keperluan TPM ini jika ada apa-apa perkara berkaitan dengan PM yang tidak boleh dilaksanakan, kita tak tahu mungkin jatuh sakit ke atau dia berada di luar negara ke dan kebetulan ada perkara emergency yang perlu dilaksanakan, maka TPM boleh menggunakan bidang kuasa dia, lantikan dia untuk menjadi pengganti atau melakukan sanggar kerja menggantikan Perdana Menteri. Dulu masa kempen PRU ke-15 Prof, ada juga orang-orang yang mengatakan bahawa sekiranya parti kami menang, kami akan melantik timbalan Perdana Menteri dari Sabah, Sarawak dan mungkin dari Persekutuan sendiri. Jadi artinya mereka bercakap tentang 3 timbalan Perdana Menteri. Jadi apakah ianya akan menjadi realiti dalam kabinet Datuk Seri Anwar nanti? Saya rasa itu hanyalah canang-canang kempen. Kena ada perbezaan di situ. Kerana kalau masa berkempen semuanya indah, semuanya janjinya mahu sebab nak pikat pengundi, namun secara realiti ada kekangan, dan dalam kekangan itu juga ada persoalan sama ada ianya pragmatik atau tidak, adakah ianya sesuai untuk dilaksanakan atau tidak. Tadi ada kontra pula, dia nak kabinet kompak. Kalau kompak maknanya saiznya kecil dan harus mengenal pasti apakah
kabinet teras kalau dah sampai 3 TPM tu besar pula gajinya nanti itu persoalan dilema yang perlu difikirkan dengan halus dan terperinci. Dan sesuatu yang juga perlu difikirkan secara serius Wabi Najwan, kita hampir di penghujung sebenarnya. Yalah, kita juga ingin melihat menunggu-nunggu sebenarnya barisan kabinet yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi ada juga yang merasakan bahawa selepas pengumuman ini dibuat, selepas dilantik menteri-menteri kabinet, mungkin akan timbul jugalah mainan-mainan politik seterusnya, rasa tidak puas hati, mungkin bukan saja dari parti-parti gabungan, mungkin dari PKR sendiri pun mungkin akan timbul rasa tidak puas hati dan sebagainya. Apakah kita mencangkakan ini akan berlaku, dan bagaimana tentang usia kabinet itu sendiri? Apakah akan berpanjangan ataupun akan masih lagi terpaksa menerima hentakan daripada dalaman sendiri? Sebab tu saya ingat jelah, dia macam menarik rambut daripada dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Jadi saya rasa pertimbangan Perdana Menteri ni, Datuk Seri Anwar ni, dia harus ataupun wajib sebenarnya untuk runding dengan parti. Maksudnya kalau mungkin amalan terdahulu, kalau kita lihat zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri ketika PH mengambil alih pada 2018, apa yang berlaku ketika itu adalah Tun Mahathir melantik jemaah kabinet beliau tanpa merundingkan dengan parti-parti yang menang. Sebagai contoh, Keadilan ketika itu adalah blok terbesar dalam gabungan Pakatan Harapan, tetapi yang dilantik sebagai Menteri Kabinet adalah nama yang tidak dicalonkan oleh Parti Keadilan. Misalnya Azmin Ali ketika itu adalah Menteri Besar Selangor, dan nama beliau ketika selepas pilihan raya 2018 dikekalkan sebagai MB. Cuma Tun Mahathir mengambil sikap ketika itu untuk tidak berunding dengan Parti Keadilan dan melantik terus mengikut prerogatif beliau. Jadi di situ timbul isu keretakan ataupun orang sebut pecadan perintah, ada dalaman dalam PKR dan sebagainya. Dan saya rasa ini yang cuba dielakkan oleh Datuk Seri Anwar. Maksudnya dia tidak mau bypass hierarki parti ataupun konsensus dalam parti-parti tertentu macam BN. Kita lihat Barisan Nasional ni daripada awal polemik nak lantik Perdana Menteri, mereka bergerak sebagai kolektif team, satu konsensus. Maksudnya keputusan bukan hanya Presiden seorang yang buat. Dan apa orang kata, sokongan-sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebelumnya itu yang dibuat oleh individu-individu dalam BN, dalam UMNO, dibatalkan. Maksudnya kita bergerak sebagai satu ketumbukan, satu kolektif decision. Dan ini yang perlu kita lihat. Dan saya rasa bukan BN sahaja, bahkan parti-parti lain pun mereka akan ambil keputusan misalnya untuk membentuk kabinet ini, menamakan secara dalaman dan dicadangkan kepada Perdana Menteri, ini calon daripada parti kami. Dan saya rasa ini penting. Kalau diambil pendekatan yang lama untuk menggunakan kuasa PM, prerogatif beliau semata-mata, saya rasa akan timbul masalah. Betul. Yang mungkin selepas ini macam tadi Haji cakaplah, akan ada tak puas hati kan. Jadi saya rasa penting untuk Perdana Menteri berunding dengan parti, dengan gabungan-gabungan ini supaya tidak timbul isu di kemudian hari. Dan kalau kata ada isu pun tanggungjawab tersebut harus dipikul secara kolektif oleh parti yang mencadangkan nama anggota kabinet tadi. Okey. Saya tak puas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan, tapi macam biasalah 1 jam tak mencukupi sebenarnya, masa sentiasa mencemburui kita. Apa pun terima kasih kepada Wabi Najwan Halimi, terima kasih kepada Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Layas Khalid kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan mungkin kita tunggulah esok insya-Allah, kalau betul ada pengumuman tentang pembentukan kabinet. Kita juga ingin tahu sebenarnya siapa yang ada dalam barisan kabinet yang telah pun dipilih oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Dan selepas itu kita juga akan membuat follow up tentang barisan kabinet yang telah pun dipilih itu. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami penuhi ataupun kami tepati, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.